Terhalon dia duduk dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita masuk, InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rohaida, orang yang pertama sekali masuk. Cuba tengok saya punya ni komen sikit, suara saya clear tak? Hari ni saya bersiaran daripada kampung saya, di kampung Jerantut Ferry. Clear tak suara saya? Saya bimbang sini line dia tak berapa ni . Saya minta tuan-tuan dan puan-puan sila komen dulu suara saya. Saya bimbang dia punya suara tak clear sebab sini line tak berapa ni. Tak berapa kuat. Cuba komen sikit, suara clear tak? Clear. Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Aku nak surat earphone. Okay, kita dah ada sahabat-sahabat kita dah masuk daka-daka dah gaya ni. Tinggal lagi yang terlambat tu, insyaAllah dia akan masuk kemudian. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala bacaannya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, para seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, dan khususnya kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kelas pengajian Islam Tafaqquh Fiddin anjuran Yayasan Pahang, serta tuan-tuan dan puan-puan para pengikut ataupun yang mendengar mengikuti kuliah Tafaqquh Fiddin secara online, yang mana pada hari ini kita bersiar langsung daripada rumah bonda saya di kampung Jerantut Ferry. So lama tak balik disebabkan oleh PKP ni. Alhamdulillah, kurnia Allah hari ni dapat berziarah kepada bonda saya, dan Alhamdulillah kita sebenarnya dapat ini first time saya bersiaran daripada kampung saya sendiri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita tetap meneruskan agenda pengajian kitab kita ini. Mudah-mudahan ianya akan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana
Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk kita terus berada di atas muka buminya ini, masih memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita menambahkan amal dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kesempatan kepada kita untuk kita menghirup lagi udara segar pada setiap hari. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang tak terhitung nikmat tersebut. Dan sebagaimana yang selalu tuan-tuan dan puan-puan dengar, ya, ayat-ayat yang sentiasa dibacakan oleh guru-guru, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Benarlah tuan-tuan ya, ayat tersebut. Memang kita tak mampu untuk menghitung akan segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maksud ayat tadi, fa in ta'uddu, sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, akan nikmat-nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kamu, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Benar tuan-tuan. Sebenarnya benda ni kadang-kadang kita baca saja ayat ni tanpa kita nak beramal dengan ayat ni. Pada hari ni saya nak menyeru diri saya dan diri tuan-tuan, bangun je subuh tadi kita hitung terus apa nikmat Allah. So bila kita hitung, baru kita tahu, baru kesedaran itu akan masuk pada diri kita. Kalau tidak, kita akan buat macam biasalah, take for granted. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk kita merasai akan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contoh start pada bangun subuh tadilah, apa nikmatnya? Syukur kepada Allah. Nyawa kita masih lagi Allah taala sambung, ya. Masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk kita melakukan ibadah. Lepas tu kita boleh bertemu lagi dengan sanak saudara kita. Tuan-tuan, banyaknya start pada subuh tadi sampailah kita tutup mata lagi, tidurlah maksudnya pada malam sekarang. Memang tak terhitung. Itu nikmat yang zahir yang kita hitung. Nikmat batin belum lagi tuan-tuan. Nikmat kita dapat melihat, nikmat dapat mendengar, nikmat dapat kita merasai, tak terhitung. Memang terlalu banyak nikmat Allah. Benarlah, kalau kita nak menghitung memang tak terhitung. Jadi justru apa yang boleh kita lakukan sebagai seorang hamba Allah, tak lain dan tak bukan adalah dengan kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga pada Tuhan yang memberikan kepada kita akan segala nikmat-nikmat ini. Dan sebagaimana yang saya jelaskan dahulu, benarlah bahawa kita ini berasalnya daripada nikmat, ya. Allah Ta'ala lahirkan kita ke atas muka bumi Allah ini untuk kita menikmati apa jua yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Tuan-tuan, semua yang kita lalui ini, pendengaran kita, penglihatan kita, kata-kata kita, dan apa jua yang ada, yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita pada setiap detik, masa, saat dan ketika yang mana kita berada di atas alam ini, semuanya dalam bentuk nikmat Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita hanya merasai sahaja akan nikmat itu. Jadi memang syukurlah. Itulah satu perkataan yang sangat besar artinya, yang sepatutnya kita hayati. Dan jangan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Ini ulangan kita sebelum kita masuk dalam kita punya ni mukaddimah saya, ya. Kerana apa tuan-tuan? Syukur ini oleh kerana ianya sudah menjadi satu perkara yang lumrah, common. Orang khabar dah menjadi adat. Kita bangun-bangun je benda tu secara rutin dah ada. Dapat sedap udara dengan baik, dapat bergerak, dapat melihat, dapat mendengar. Sedangkan semua perkara itu merupakan nikmat yang sepatutnya, yang wajib kita syukuri. Kerana orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah makhluk yang tidak tahu mengenang budi. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit daripada golongan hamba-hambaku ini yang menjadi golongan yang bersyukur. Kalau tuan-tuan tengok perkataan yang Allah Ta'ala gunakan, syakur, wa qalilun, dan sangat sedikit min ibadiyasy syakur, daripada golongan hambaku ini menjadi orang yang bersyukur. Artinya tuan-tuan, sangat sedikit manusia yang tak beriman tu, memang mereka tak beriman lah. Yang beriman, yang mengaku dirinya beragama Islam, sangat sedikit Allah Ta'ala beritahu yang menjadi hambanya yang bersyukur.
Kalau kita lihat daripada ayat wa qalilun min ibadiyasy syakur, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan syakur. Apa maksud syakur? Syakur ini adalah nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala, Syakur. Allah Taala menggunakan perkataan syakur untuk menunjukkan kepada sebilangan kecil hamba-Nya yang mampu mengingat akan nikmat-nikmat-Nya yang dikurniakan kepadanya. Orang yang dapat ingat nikmat Allah, dia tidak seronok dengan nikmat, tapi dia seronok dengan pemberi nikmat. Itu namanya golongan syakur. Allah Ta'ala nisbahkan golongan ini kepada namanya Asy-Syakur. Ya, Asy-Syakur. Kalau satu lagi namanya Syakirun, daripada perkataan syakara. Syakara, berterima kasih ataupun bersyukur. Syakirun, isim fa'il, bersyukur, orang yang bersyukur. Kalau syakur ini sirah mubalaghah, ataupun sesuatu yang Allah nak gunakan menunjukkan kepada kelebihan, ya, kehebatan, kesempurnaan. Allah Taala gunakan kalimah syakur. Dia di situ ada perkataan yang menunjukkan kepada kelebihan, ya, syakur. Sebab itu syakur itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Apa beza di antara syakir? Apa beza di antara syakur? Syakir ini, tuan-tuan, orang yang dia seronok dengan nikmat yang Allah Taala berikan. Dia apa? Dia seronok atas dunia ni, dia hanya memandang Allah. Sedapnya kita dapat bersarapan, syukurlah ya Allah, ya. Dia tengok apa yang dia seronok? Dia seronok pada nikmat. Dia seronok kepada dapat nafas lagi, dapat hidup lagi, dapat ada keluarga lagi, dapat ada anak isteri, dapat, artinya dia seronok dengan nikmat yang Allah Taala berikan, dengan kenderaan, dengan jawatan, macam-macam lah. Yang nikmat yang dia melihat nikmat, tapi nikmat yang dia lihat itu hanya sebatas nikmat saja. Tak sampai dia ni seronok dengan pemberi nikmat. Orang yang syakir, orang yang tahap pertama ni, dia seronok dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala. Dia bersyukur juga, tapi syukurnya itu terbatas hanya melihat kepada nikmat-nikmat Allah. Yang satu lagi, yang syakur, inilah sebenar-benarnya orang yang bersyukur. Ya. Syakur ini artinya dia seronok dengan pemberi nikmat. Dia seronok dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, yang satu lagi tadi, Ashabul Yamin. Ya. Ini golongan orang yang beribadah, tapi yang dia naknya pahala, yang dia naknya syurga, yang dia naknya benda-benda yang berbentuk nikmat. Dia seronok dengan benda-benda yang perkara-perkara yang berbentuk nikmat. Mana syakur? Syakur ni tak. Orang yang dipilih menjadi golongan syakur ini adalah golongan yang sudah seronok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia nak ialah Allah dan keredaannya. Dia beribadah, dia seronok kerana apa? Kerana dia menyembah, kerana dia tahu bahawa segala nikmat yang ada padanya ini tak lain dan tak bukan ialah kurniaan Tuhannya. Ini golongan-golongan syakur. Sebab itulah golongan yang seumpama ini, yang seronok dengan pemberi nikmat, bukan seronok dengan nikmat ni, sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah Subhanahu wa taala beritahu, sangat sedikit daripada golongan hamba-hambaku ini yang termasuk dalam golongan syakur. Seperti contoh yang saya cerita kepada tuan-tuan lah, macam kita ni, contoh kita beribadah tapi kita nak mengikhlaskan ibadah. Itu mukhlisin. Golongan orang-orang yang cuba mengikhlaskan amal ibadahnya kepada Allah. Satu lagi, mukhlasin. Mukhlisin ini kita beribadah, dan dalam masa kita beribadah itu kita cuba sedaya upaya untuk mengikhlaskan, ya. Sebab apa? Dia beribadah, tapi dalam masa yang sama dia nak lagi selain daripada Allah. Dia nak lagi syurga, dia nak lagi pahala, dia nak lagi melihat, dia masih lagi seronok melihat kepada sesuatu selain daripada Allah. Manakala mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan, yang Allah Ta'ala pilih untuk jadi mukhlasin, berbeza dengan mukhlisin. Ini orang yang sudah dikurniakan oleh Allah, dia buat sesuatu perkara apa saja, terutama ibadah, memang mereka ini nakkan hanyalah Allah. Mereka seronok hanya dengan Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita orang khabar bertatih-tatih lah. Belajar pun ada level, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ada peringkat orang khabar, kalau dalam maksalahnya sebut ada peringkat immediate, ya. Kemudian kita naik pada beginner, kemudian immediate, kemudian
advance, ya. Artinya ada tahap-tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Bertahap-tahaplah kita. Artinya paling penting jangan kita lupa untuk kita mempraktiskan syukur tersebut. Artinya bagaimana kita nak sampai kepada golongan syakur. Kalau setiap pagi pun, setiap hari kita tidak dapat mempraktikkan apa yang sepatut kita syukur. Pandang setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita cuba ajar hati kita, ya Allah, terima kasih ya Allah kau kurniakan kepada aku ini. Terima kasih ya Allah kau kurniakan kepada aku anak isteri. Terima kasih ya Allah kau kurniakan kepada aku macam-macam benda, tuan-tuan, ya. Itu artinya kita cuba ajar diri kita untuk mengucapkan rasa syukur tersebut. Rasa syukur tak payah sebut di mulut. Yang penting sebut dalam hati kita bahawa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang kita sedar. Itu adalah nikmat pemberian kurniaan Allah kepada kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, mata aku ni walaupun dah 60 tahun, dekat 70 dah, masih lagi dapat melihat dengan jelas. Sedangkan orang lain kecil-kecil lagi dah pakai spek. Ya Allah, kau masih lagi, kan itu nikmat yang sangat besar ya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ya Allah, usia aku ni dah sampai dekat 70 tahun, 60 tahun. Ya Allah, Engkau masih lagi kurnia kekuatan untuk aku bergerak ke sana ke sini. Boleh lagi aku sujud dan rukuk dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Artinya inilah semua perkara-perkara yang perlu kita renungi dan kita rasai. Apa? Rasai apa? Perbuatan syukur tadi. Benda ni jarang orang buat. Contoh macam kita makan ni lah. Makan sarapan pagi ataupun ada yang nak sarapan ada belum lagi. Ya? Suatu kita makan tu, apa rasa kita? Syukur dalam hati terbit. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kurniakan aku dapat rasa sarapan pagi. Dapat lagi lidah aku ni ya Allah merasa manis. Dapat lagi lidah aku merasa masin. Lazat makanan yang Engkau berikan kepada aku. Terima kasih. Dalam hati sebut. Artinya hanya perasaan kita berkata-kata dengan Allah melontarkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui perasaan kita. Inilah golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya. Sebab tu benar firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung akan nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan terhitung. Benar, tuan-tuan. Kita tidak akan terhitung. Tak mampu untuk kita menghitungnya. Jadi tinggal lagi hanya pada kita kena menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Dan kita benar-benar bersyukur tu macam mana? Kita merasai akan nikmat tersebut di dalam hati sanubari perasaan kita, ya. Syukur. Jadi syukur ini di antara ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kita dah belajar dalam bab martabat syukur, sabar, redha semua, ya. Syukur ini termasuk daripada kategori yang sangat tinggi. Sebab tu Allah Taala sebut qalilun, sangat sedikit daripada golongan hamba-hambaku ini syakur min ibadiyash syakur. Tadi saya dah jelaskan kepada tuan-tuan apa syakir, satu lagi syakur. Apa beza di antara mukhlisin dan mukhlasin, ya? Artinya orang yang benar-benar diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru dia menjadi golongan syakur, ya. Tuan-tuan minta doa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadiyash syakur. Kita masuk dalam doa kita, Allahumma ja'alni min ibadiyash syakur, ataupun Allahumma ja'alna min ibadikash syakur. Allahumma ja'alna min ibadikash syakur. Kalau seorang sebut Allahumma ja'alni lah, Allahumma ja'alni min ibadikash syakur. Wahai Tuhanku, kau jadikanlah aku ini daripada golongan hamba-hambamu yang syakur. Golongan syakur, golongan yang Allah Ta'ala sebut sedikit sangat tu. Ataupun sirah jamak kalau dia imam, Allahumma ja'alna min ibadikash syakur. Wahai Tuhan, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur kepadamu. Jadi insya-Allah itu sedikit sebanyak saya punya mukaddimah, dan kita masuklah kepada bicara kita pada pagi ini insya-Allah. Kita masuk ke dalam bicara kita pada pagi ini dengan tajuk yang ada melalui kitab kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, peringkat pendorong, ya, peringkat pendorong. Okey, baik. Muka surat 339, ya. Muka surat 339. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
peringkat pendorong, apa kata musannif ataupun syarih, orang yang mensyarahkan akan kitab Minhajul Abidin ini. Seterusnya kita perlu terus berjalan pada jalan yang lurus kerana sudah tidak ada lagi halangan dan rintangan. Kita juga perlu meresapkan harapan dan rasa takut dengan sebenar-benarnya sesuai dengan segala batasan yang telah ditetapkan. Jadi itu permulaan daripada kata-kata Asy-Syarih, orang yang mensyarahkan akan kitab Minhajul Abidin ini, dalam bab peringkat pendorong. Ya, kita telah masuk pada peringkat yang kelima, iaitu pendorong. Baik, apa kata orang yang mensyarahkan akan kitab ini? Dia khabar, seterusnya kita perlu terus berjalan pada jalan yang lurus kerana sudah tidak ada lagi halangan dan rintangan. Maksudnya halangan dan rintangan. Apa halangan dan rintangan? Yang pertama, halangan ilmu. Apabila kita telah melepasi akan halangan ilmu, kemudian kita pula menempuh dengan halangan taubat. Setelah itu, halangan dunia. Halangan dunia ni termasuklah dunia itu sendiri, hawa nafsu kita, halangan syaitan, dan halangan-halangan yang menjadi penghalang pada perjalanan kita menuju kepada Allah yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita yang lepas. Ya, dan seterusnya kita masuk pada peringkat artinya setelah kita melepasi 4 tahap yang telah kita bicarakan terdahulu, sekarang kita masuk pada bab yang mendorong seseorang itu, ya. Jadi setelah kita kenal akan halangan-halangan yang akan kita tempuh itu, kita juga perlu meresapkan rasa harapan dan rasa takut dengan sebenar-benarnya sesuai dengan segala batasan yang telah ditetapkan. Ini paling penting, tuan-tuan. Perasaan harap dan takut. Harap dalam bahasa Arab dipanggil ar-raja, manakala takut dalam bahasa Arab dipanggil al-khauf. Perasaan takut dan harap. Inilah dua perasaan yang perlu sentiasa ada dalam diri kita. Walaupun kita dah settle beberapa halangan, 4 halangan yang di atas yang saya sebutkan tadi, walaupun kita dah ada ilmu, walaupunkah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita sudah mengenal akan tipu daya hawa nafsu, syaitan, tipu daya dunia, tipu daya apa yang ada di sekeliling sekalian kita yang untuk menghalang kita untuk berjalan menuju kepada Allah, ya, jangan kita rasa selamat. Ini perasaan seorang yang berjalan menuju kehadrat Allah. Jangan dia rasa selesa, jangan dia rasa tenteram, jangan dia rasa selamat. Dia masih lagi belum ada rasa selamat. Apa yang perlu dia pakai untuk meneruskan perjalanannya? Sehingga bila, tuan-tuan? Sehinggalah kita dipanggil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, dua sifat ini, sifat raja, sifat khauf. Khauf, raja. Khauf, raja. Sebab itu dalam satu hadis diceritakan bahawa hati seorang mukmin itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara jari-jarinya. Ini hadis mutasyabihat, ya. Ayat mutasyabihat Al-Quran ada. Hadis-hadis yang mutasyabihat pun ada. Jangan difahamkan jari sebagaimana jari kita, ya. Serahkanlah maknanya itu ada segi makna balaghah, ya, segi keunikan, kehalusan bahasa yang Allah Taala gunakan. Kita tidak boleh menterjemahkannya sebagaimana jari. Tak boleh menterjemahkan Allah Taala itu berjisim, dan tidak boleh kita mentashbihkan, menyamakan Allah itu sebagaimana makhluk. Walaupun dalam hadis itu artinya hati seorang mukmin itu dibolak-balikkan oleh Allah di antara jari-jarinya. Jadi kita serahlah tafwid kepada Allah akan maknanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jangan kita nak pandai-pandai terjemah, ya. Jadi artinya nak beritahu bahawa hati seorang mukmin itu sentiasa berada di dalam qabdah, di dalam genggaman Allah, ya. Artinya dibolak-balikkan hati tersebut di antara khauf dan raja. Bagi barang siapa yang ada rasa khauf dan raja, inilah hati orang-orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi baik, sebab itu jangan kita rasa selamat, jangan kita rasa dah okey, ya. Lagi mana orang tu, bila mana seseorang tu rasa sudah okey,
dia rasa sudah selamat, inilah orang yang tak selamat. Inilah orang yang tak okey, ya. Apa perasaan yang perlu ada dalam hati dalam perjalanan kita sehinggalah kita menghadap Allah, sehinggalah ke penghujung nyawa kita? Perasaan tersebut namanya khauf dan raja. Sentiasa ada rasa takut dan sentiasa ada rasa berharap. Kalau dulu kita telah kupas apa yang dikatakan khauf, apa yang dikatakan raja. Seseorang itu dapat merasa khauf, dapat menimbulkan rasa takut dalam dirinya bila mana dia memandang akan sifat-sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Uluhiyah maksudnya sifat-sifat kebesaran, keagungan, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat Jabbar, sifat Muntaqim, sifat yang Allah Ta'ala menunjukkan kepada kebesaran dan menunjukkan kepada keagungan, disebut sebagai sifat-sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat banyak kalau kita tengok dalam Asma'ullah Al-Husna itu, banyak sifat-sifat uluhiyah. Bila seseorang itu memandang akan sifat uluhiyah, sifat keagungan, sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dalam hatinya akan timbul perasaan takut. Kan Allah Ta'ala beritahu, aku akan azab hamba aku dengan azab yang pedih, ya. Barang siapa melakukan ini dia azabnya, azab neraka yang mana mereka ini akan dibakar. Allah Ta'ala tunjukkan kebesarannya, tunjukkan keagungannya. Dia boleh membalik, memusnahkan. Oh, subhanallah. Artinya sifat-sifat jababirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita memandang kepada sifat tersebut, maksudnya bila kita membaca akan sifat-sifat tersebut, akan timbul rasa takut dalam hati kita. Akan timbul rasa gerun dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara kita memandang ataupun kita melihat kepada sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat apa? Sifat keagungan. Sifat apa? Sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, untuk kita mendapatkan rasa raja dalam hati kita, kita diminta untuk memandang akan sifat apa? Sifat jamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat jamal ini juga dikenali sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat jamalat atau sifat-sifat yang elok Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hati kita akan merasa tenteram. So, sifat ini namanya sifat rububiyah. Kita dah mengaji dah gitu, ya. Uluhiyah dan rububiyah ni kedua-duanya sifat ketuhanan, ya. Uluhiyah untuk menunjukkan sifat-sifat keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala sifat rububiyah menunjukkan sifat kesempurnaan Allah, sifat jamalat, sifat kamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menciptakan penuh dengan kasih sayang, dia beri itu, beri ni, walaupun kita tahu hamba-hambanya itu ada yang tak bersyukur, bahkan ada yang kufur kepadanya, tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-hamba tersebut, ya. Dan apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji akan mengurniakan sebesar-besar nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, ya. Yang beriman dan beramal saleh bila mana? Bila mana kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak, ya. Bila kita diwafatkan, dimatikan, ya, masuk dalam kubur tu, kita dah bertemu dah dengan janji Allah. Belum lagi kita dibangkitkan di akhirat kelak untuk dihantar sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Maka syurga ini tak usah ceritalah, tuan-tuan semua dah tahu akan tentang nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, ya. Iaitulah 99 kali ganda nikmat yang ada atas dunia ini. Nikmat atas dunia ni hanya 1%. 99% lagi Allah Ta'ala simpankan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh di mana? Di akhirat kelak. Sebab itulah tuan-tuan, marilah sama-sama kita mengkoreksi diri kita. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita berjalan di atas muka bumi Allah ni, kita berjalan tak sedar. Kita tahu akan kebenaran, berapa kali dah kita mendengar ustaz-ustaz cakap, para alim ulama kita berkata, tapi kita tak nak buat correction, tak nak buat perbaikan. Kita tetap juga seseronok dengan sifat kita yang lama tu. Kalau malas gitulah, tak nak ambil inisiatif untuk kita menyembah Allah
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Balas belajar untuk mengenal Allah. Walaupun kita tahu Allah Ta'ala itu Tuhan kita, tak nak kita kenal, tak nak kita belajar untuk mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Punyalah beratnya kita punya diri ni, punyalah sombong diri kita. Kita sedar kita ni hamba Allah, kita sedar Allah Ta'ala itu Tuhan kita, tapi tak nak kita gunakan masa, nikmat, ruang, peluang yang Allah Ta'ala berikan semasa kita hidup ni untuk kita mengenalnya. Nah, inilah kita, manusia yang mana memang tak tahu dia untung. Minta maaf saya sebut tuan-tuan, ya. Bagi tuan-tuan yang sudah lama dalam kelas Tafakur Fiddin ini, alhamdulillah, ya, Allah Ta'ala dah pilih tuan-tuan untuk kita sentiasa berada di dalam majlis-majlis ilmu untuk meningkatkan ilmu kita. Setelah kita dapat ilmu, apa dia? Praktikkan ilmu tersebut. Macam beramal dengan syukur tadi. Tak cukup kita jadikan makanan ataupun santapan akal kita sahaja. Tak cukup. Kita beri vitamin untuk akal kita. Di mana untuk kita praktiskan ilmu tersebut? Bila kita mengamal, mempraktiskan ilmu tersebut, ini baru sebenar-benar yang menjadi. Sebab tu saya selalu sebut, bukan ilmu yang menjadi, tapi kesedaranlah yang menjadi. Bila ada kesedaran, timbul kesedaran dalam hati kita, barulah kita boleh beramal dengan ilmu yang dapat kita pelajari tersebut. Kalau tidak, dia hanya tinggal sebagai vitamin untuk otak kita, untuk akal kita. Ya, seronok je mendengar. Beramal tak juga, ya, sembahyang tak juga, tutup aurat tak juga, ya, nak mengenal Allah, nak cari lebih-lebih tak juga, ya. Inilah kita. Tuan-tuan, jangan kita sampai tahap ni. Inilah orang yang Allah Ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Dalam surah Al-Baqarah ataupun Alif Lam Mim yang selalu kita baca tu. Kadang-kadang kita dapat lihat dah tanda-tanda macam mana akan jadi pada kita atas muka bumi ni. Pasal apa? Pasal kita dengar ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi kita tidak beramal. Kita tak ada pun inisiatif untuk kita beramal dengan ayat tersebut. Cantiknya Islam itu bila mana kita beramal dengannya. Ya. Macam inilah tuan-tuan, ibarat kita doktor beritahu obat ni baik, obat ni, otak kita terima. Obat ni baik, vitamin ni baik, tapi makan tak? Agak-agaknya obat tu boleh memberi bekas tak kepada ni kata ni, Kak, ni collagen ni yang terbaik untuk kulit kakak. Kalau kakak makan collagen ni glowing. Kalau kakak makan collagen ni teging kulit kulit kakak. Contohnya, tak ada jeragat, tak ada jerawat, contohlah, ya. Kita hanya dengar sebagai teori saja. Tak adalah. Ya, tapi bagi orang yang beramal, dia dapatlah manfaat tersebut. Begitu juga dengan ilmu kita, tuan-tuan. Kita cerita tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah kita beramal dengan syukur tersebut? Kita bercerita tentang khauf dan rajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada tak untuk kita cuba beramal dengan khauf dan rajak? Ada tak kita cuba untuk kita melihat sifat-sifat uluhiyah, untuk melihat sifat-sifat rububiyah? Bagaimana kita nak beramal? Kenal pun tidak sifat-sifat uluhiyah, kenal pun tidak sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kenal, bagaimana nak masuk khauf, bagaimana nak masuk rajak? Itu masalah dia. Sebab kita tak mengenal. Bila tak mengenal, kita tidak memahami dan tidak mengerti. Bila tak memahami dan tak mengerti, bagaimana untuk kita beramal? Jadi sesuatu itu berdasarkan, dia bermula dengan ilmu. Setelah ilmu ada, mestilah ilmu itu difahami dan dimengertikan. Setelah faham, mengerti, barulah kita beramal dengan ilmu tersebut, ya. Bila dah beramal, baru kita nampak hasil daripada amalan tersebut. Itulah yang akan tercerna kepada diri kita. Itulah yang akan tercerna kepada minda kita. Itulah iman kita yang akan keluar daripada tingkah laku, perangai dan sikap yang kita lakukan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan apa-apa ilmu dan apa jua maklumat yang kita dapat daripada kelas pengajian Tafakur Fiddin anjuran yang sampah ini, daripada mulut-mulut tuan guru yang mengajar di sini, ya, ustaz-ustaz kita. Mudah-mudahan mereka semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita baca lagi. Rasa takut wajib dipegang selalu kerana dua sebab. Rasa takut
wajib dipegang selalu kerana dua sebab. Pertama, untuk mencegah perbuatan maksiat kerana hawa nafsu sentiasa memerintahkan kita ke arah kejahatan dan selalu menggoda tanpa henti, sehinggalah apabila ditakutkan dan diberi ancaman, nafsu tidak mempunyai tabiat baik, ia tidak malu untuk melakukan apa sahaja yang bertentangan dengan kesetiaan dan kecintaan. Ya, baik, kita baca dulu, kita kupas dulu yang ni. Untuk mencegah perbuatan maksiat, yang pertama, mengapa wajib kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa takut ini mesti ada selalu dalam hati kita kerana ada dua sebab. Ya, sebab yang pertama, untuk mencegah perbuatan maksiat kerana hawa nafsu sentiasa memerintah kita ke arah kejahatan dan selalu menggoda tanpa henti, sehinggalah apabila ditakutkan diberi ancaman, sehinggalah hawa nafsu kita ni ditakutkan dan diberi ancaman. Macam mana ditakutkan? Dengan kita melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ancaman kepada orang-orang yang tak takut pada dia ni. Bila kamu mati besok, kamu tak buat apa yang aku perintahkan, ni Allah Taala sebut. Ya, kalau kamu tak beriman, untuk orang kafir, ini azab yang akan menanti kamu. Ya, kamu akan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang mukmin tetapi asi, bermaksiat, ini maksiat yang kamu lakukan. Mengapa kamu lakukan maksiat ini? Mengapa kamu lakukan dosa ini? Allah Ta'ala dah beri dah penjelasan dia. Ya, masa Nabi Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala dah tunjukkan bukti-bukti contoh, ya, setiap dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu. Ini implikasi daripada dosa yang kamu lakukan. Ya, ini dia. Allah Ta'ala dah tunjuk dah pada kita. Jadi perkara-perkara tersebut, bila ada maklumat tersebut dalam hati kita, ini akan menakutkan kita, menimbul rasa gerun dalam hati kita. Ya, itu yang pertama, mengapa wajib ada rasa takut dalam hati kita, kerana ada dua sebab. Yang pertama, untuk mencegah kita daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Kerana hawa nafsu dia sentiasa menggoda kita. Tuan-tuan, kita tengok sifat hawa nafsu. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hawa nafsu ini sifatnya adalah sentiasa menyuruh kita buat maksiat. Ini nature dia. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri beritahu kita tentang hawa nafsu, tentang makhluknya yang bernama hawa nafsu ni. Nature hawa nafsu, perangai hawa nafsu, memang dia sentiasa menyuruh kita untuk buat maksiat. Apa kata Allah? Apa firman Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Innan nafsa, sesungguhnya, itu perkataan inna ni adalah taukid. Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan firmannya dengan perkataan inna, bahawa sesungguhnya, inna, sesungguhnya, innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'ammarat, la ni pun satu lagi taukid, ya, sentiasa menyuruh kita melakukan apa itu su'? Kejahatan. Artinya memang nafsu itu Allah Ta'ala ciptakan dia untuk sentiasa berbuat kejahatan, membuat maksiat, suka pada benda-benda. Jadi nafsu ini, nafs ni, apa yang ada pada diri kita? Ingat, diri kita itu hari ada berapa komponen? Satu, tubuh kita yang zahir ini, ni jasad kita ni, jasad namanya. Satu lagi apa komponen kita? Akal. Ya, akal ini Allah Ta'ala jadikan satu kehebatan, kemuliaan kepada kita, diberikan akal, kerana akal ini manusia mampu untuk memikir dan mentadbir, mengurus alam ini dengan baik. Kerana akal ini manusia jadi khalifah, ya, hebat, boleh buat macam-macam akal. So akal itu sifat dia macam mana? Akal itu sifat dia hanya menerima benar ataupun salah. Akal itu lil ma'qulat. Ulama-ulama beritahu, ulama-ulama tasawuf memberi ta'rif kepada akal, al-aqlu lil ma'qulat. Akal itu adalah berkenaan dengan perkara-perkara ma'qul. Ma'qul apa dia? Yang logik, yang dapat diterima oleh akal. Yang tak dapat diterima oleh akal, seperti beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, akal payah sikit, ya. Sebab tu ada bahasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada sahabat-sahabat yang tak boleh terima perkara tersebut. Bukan dulu, sekarang lagi ramainya orang yang tak boleh menerima. Sebab itu wujudnya golongan kafir, orang-orang yang kafir, golongan ateis,
orang yang tidak beragama. Ini langsung tak ada, dia kata tak ada agama-agamanya, tak ada Tuhan. Ateis ni golongan yang tak percaya kepada Tuhan. Satu lagi golongan yang tak percaya kepada Tuhan apa dia? Golongan komunis. Cuba tuan-tuan tengok berapa besar negara komunis dalam dunia ni ya. Ambil satu China, satu lagi Soviet Union. Oh, cukup besar. Itu kita tak kira lagi macam Cuba, macam negara-negara kecil ni. Ya, Korea Utara kita tak kira lagi ya. Kita ambil dua. Oh, situ dah ada berbilion-bilion manusia yang tidak bertuhan, yang tidak mempercayai Tuhan ya. Orang komunis memang tak percaya kepada Tuhan ya. Baik. Golongan etis begitu juga dekat barat, berapa ramai golongan-golongan etis ya. Mereka yang tidak percaya kepada wujudnya Tuhan. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita untuk mendapat hati yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni ada dua sebab. Melalui kitab ini beritahu ya, kita kena sentiasa rasa takut. Kenapa? Kerana untuk dengan sebab dia, dengan cara, dengan apa ni, kita kena tahu bahawa itulah akan menjadi punca maksiat kepada hawa nafsu kita. Kerana hawa nafsu kita itulah yang akan menggoda kita untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu memang sifat dia. Innan nafsa la'ammaratum bisu', sebagaimana yang saya kupaskan tadi. Baik, kita bacalah lagi ya. Ia tidak malu untuk melakukan apa saja yang bertentangan dengan kesetiaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi tuan-tuan, lupa tadi ya. Kita artinya tubuh badan kita yang zahir, akal kita, kemudian nafs. Yang ketiga, kita ada nafs. Apa pun nafs? Itulah nafs. Ya ayyatuhan nafs, jiwa. So jiwa ini dia paling dekat dengan nafsu syahwat kita. Jiwa kita paling dekat dengan nafsu syahwat kita. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itulah yang diilhamkan oleh Allah tentang apa? Fujur, tentang perkara-perkara yang buruk, dan juga diilhamkan oleh Allah tentang perkara-perkara yang baik. Allah Ta'ala beri tahu kepada jiwa tu apa itu perkara buruk, apa itu perkara baik. Wahai jiwa, kau pilihlah kau nak buat baik ke kau nak buat buruk ya. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran sebelum tu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man, artinya berbahagialah. Aflaha, berbahagialah. Man, sesiapa, zakkaha, yang mensucikannya, mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka khaba, maka merugilah, maka celakalah bagi sesiapa yang mengotori akan jiwanya, yang mengotori akan hatinya. Tapi kalau nafs, dia hampir kepada nafsu syahwat, dia lebih dekat kepada nafsu syahwat ya. Kemudian satu lagi yang ada komponen kita selain daripada jiwa tadi ialah qalb ataupun roh. Roh kita ni lebih dikaitkan, lebih hampir kepada qalb, hati kita ya. Itulah 4 komponen yang ada pada diri kita yang sepatutnya kita tahu bagaimana untuk kita menggunakan komponen-komponen ini dengan baik ya. Baik, kita baca lagi lah. Itu ulangan daripada apa yang telah kita bicarakan pada pelajaran-pelajaran kita yang terdahulu. Okey, baik. Ia tidak malu untuk melakukan apa saja yang bertentangan dengan kesetiaan dan kecintaan. Kecintaan apa? Kecintaan kita kepada Allah. Walaupun memang kita dah ada kesedaran, ada kecintaan untuk jadi hamba Allah, tapi oleh kerana nafsu kita ni ada bersama dengan kita, sebab itulah kita tak malu untuk buat maksiat tuan-tuan. Sebab itulah tak malu kita untuk melakukan dosa. Kenapa? Kerana kita terpengaruh dengan hasutan nafsu kita tadi. Inilah musuh kita yang paling kuat, paling power yang menggoda kita ya. Baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair. Tengoklah tuan-tuan ya. Syarah, orang yang mensyarahkan akan kitab ini, dia suka menggunakan syair ya. Al-'abdu yaqra'u bil 'asa wal hurru takfihi al-kalam. Ya. Maksudnya al-'abdu yaqra'u bil 'asa. Hamba yang degil itu hawa nafsunya perlu dipukul dengan tongkat. Hamba yang degil iaitu orang yang terjemah, orang yang terjatuh dalam maksiat. Kenapa?
Kerana hawa nafsunya itu yang mendorong dia melakukan maksiat. Jadi hamba yang degil, hamba yang suka buat maksiat, hamba yang tak nak patuh kepada Allah, itu maksudnya hawa nafsunya perlu dipukul dengan tongkat. Wal hurru takfihil kalam. Tetapi orang yang baik cukup dengan menggunakan kata-kata. Kita tengok ya, kadang orang yang baik cukup dengan kata-kata. Sebab itulah dalam dunia pun dah ada hukuman macam tu. Orang yang melakukan kesalahan dipenjara. Kadang-kadang dia penjara tu hukuman dia tak cukup dengan penjara, disebat, tak cukup dengan sebat, hukum mati. Dikenakan hukuman mati. Kenapa? Inilah disebutkan al-abdu yaqra'u bil asa. Kadang-kadang ya, hamba yang degil itu hawa nafsunya perlu dipukul dengan tongkat, ya. Kalau tak dipukul, kalau tak diseksa hawa nafsu tersebut, dia tidak akan tunduk, dia tidak akan patuh, dia tidak akan menyesal. Ya, kerana itu sudah menjadi lumrah, sudah menjadi nature, sudah menjadi tabiat hawa nafsu. Iaitulah dia suka bermaksiat, dia suka kepada benda-benda. Kalau kita baca dalam kitab Mukashafatul Qulub, ya, hawa nafsu tu apa sukanya? Bermalas-malasan, suka untuk rehat-rehat, suka untuk perkara-perkara yang menyukakan nafsu lah, yang membesarkan nafsu. Benda yang nafsu suka memang hawa nafsu suka. Apa dia? Malas. Apa dia? Relax-relax. Apa dia? Benda yang menyebabkan boleh menggemukkan nafsu. Itu memang disukai oleh nafsu. Itu dicerita dalam kitab Mukashafatul Qulub. Imam Ghazali juga, ya. Baik. Wal hurru, manakala orang-orang yang baik ini takfihil kalam, memadai baginya dengan kita kata je ke dia, beri nasihat je, tegur je, berubah dah. Ini orang baik, ciri-ciri orang baik. Bagi orang yang mana dia ni tenggelam, dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitannya, kata-kata tidak memadai. Kata-kata tidak memadai. Perlu bil asa, disebut dalam syair ini. Perlu ianya diazab, ya, perlu ianya dihukum supaya dia dapat meninggalkan kebiasaan maksiat dia, ya. Baik. Nafsu perlu dipukul dengan cemeti takwif, yakni membuat ia takut. Ini maksud dia daripada apa yang disebut dalam kitab ini. Nafsu itu perlu dipalu dia dengan cemeti takwif. Takhwif daripada perkataan khawafa, takhwif, cemeti menakutkan dia, membuat ia rasa takut, baik dengan ucapan, perbuatan, fikiran, sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang saleh, ya. Jadi kaedah untuk kita menakutkan hawa nafsu kita, menakutkan jiwa seseorang itu yang tenggelam dalam maksiat, ialah kita kena pukul dia dengan cemeti takhwif. Kita kena beritahu dia bahawa awak kalau kekal macam ni, tak solat macam ni, orang yang tak solat ini, insya-Allah kalau dia meninggal, artinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyediakan baginya satu neraka yang namanya Saqar. Ya, dalam Al-Quran tu kita dah baca dulu, bahawa Allah Taala menyediakan satu neraka yang namanya As-Saqar bagi orang-orang yang meninggalkan salat, bagi orang-orang yang meninggalkan mengerjakan zakat, apa, bagi orang yang meninggalkan buat maksiat tu buat maksiat. Artinya diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ni yang sangat banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Ni perlu kita cemeti. Artinya cemeti ni beri nasihat, beri kata-kata rangsangan dengan cemeti takhwif namanya, dengan menakutkan mereka dengan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik dengan ucapan kita, dengan kata-kata nasihat, ataupun dengan perbuatan. Kalau macam anak kita tu, kalau jahat sangat, kita boleh rotan dia, boleh hukum dia, ya. Dan berbagai-bagai lagi. Itu dengan perbuatan ataupun dan fikiran, ya, ataupun dengan pemikiran. Kita mengubah pemikiran. Inilah benda paling payah. Sebab seseorang itu dia jadi macam tu sebab fikiran dia, ya. Fikirannya dikuasai oleh hawa nafsunya, fikirannya yang dikuasai oleh syaitan. Sebab tu dia orang kata bertindak sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya malas, maka malaslah dia, ya. Sehinggalah fikirannya itu dia boleh ubah, barulah jadi orang rajin, ya. Dulu saya masa saya belajar tu, tuan guru saya khabar saya, dia khabar ubat malas ni tak ada ubat, dia khabar malas ni, obat malas ni satu je, kena rajin. Obat malas dia tak ada obat. Obat malas kena rajin. Kalau malas
Nak berzikir, kena rajin untuk berzikir. Kalau malas untuk baca Quran, kena rajin untuk baca Quran. Kalau malas untuk berselawat, kena rajin. Obat dia rajin je. Kalau malas untuk solat, kena rajin untuk solat. Kena jadi rajin. Itulah ubat kepada malas. Begitulah juga ubat-ubat yang lain ni, kata tuan-tuan dan puan. Artinya setting minda kita ni mesti kita ubah dahulu. Ubah minda dia supaya ada rasa takut kepada Allah. Bila timbul rasa takut dalam pemikirannya, dalam perasaannya, barulah manusia ini akan berubah. Kalau tidak, tuan-tuan, tak adalah membujur lalu melentang patah. Hidup macam dululah. Dia seronok je lah dengan kehidupan dia tu. Dengan angan-angan kehidupannya dia khabar. Dengan kehidupannya itulah, insya-Allah aku mati ni besok masuk syurga lah. Ya. Dia rasa begitu. Sedangkan dia mengenepikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak buat apa yang Rasulullah anjurkan. Dia tak buat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hidup yang penuh dengan angan-angan. Inilah baru sebenar-benarnya mak jenin. Dia berangan-angan untuk masuk syurga, berangan-angan untuk dapat tempat yang tinggi, tetapi mengenal Allah tidak sekali-kali, tak pergi pun kelas-kelas, tak cari pun cara kaedah untuk mengenal Allah. Kemudian tak meningkat amal ibadahnya. Kalau dia pandai belajar semayang masa umur 12 tahun, itulah semayang sampai sekarang. Tak upgrade orang khabar. Bacaannya tak upgrade, rukun qauli tak upgrade, rukun fi'li tak upgrade, rukun qalbi langsung tak ada. Ya? Tak belajar macam mana untuk mendapatkan hati yang ikhlas. Tak belajar cara bagaimana untuk mengkhusyukkan hati. Tak belajar, tuan-tuan dan perempuan, ya. Kalau tak belajar, tak adalah. Tak tahulah. Bila tak tahu nak amal macam mana, ya. Jadi dia buat amal-amal itu secara apa? Ikut-ikutan. Ataupun cara berpura-pura, tasannu', buat amal, ya. Cara ikut-ikutan, cara tasannu'. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara macam ni sangat bahaya, ya. Syekh Athaillah As-Sakandari ada menyebut ada 3 perkara yang menyebabkan mata hati seseorang itu menjadi buta, ya. Yang pertama, dia jahil. Dia hatinya ini sentiasa bermaksiat. Orang yang tenggelam dalam maksiat. Orang yang tenggelam dalam maksiat, kalau ikut dalam syarah tu, di antara maksiat yang besar ialah maksiat meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Ya, maksiat ni banyak. Tapi di antara salah satu maksiat yang besar yang kadang-kadang kita terlupa ialah meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Orang ingat dia tak belajar ilmu fardu ain bukan maksiat. Kerana dalam takrifan akal dia, ikut maklumat akal dia, maksiat itu ialah dia berzina, berjudi, minum arak, buat perkara-perkara yang besar-besar ni, yang biasa ni. Dia tak tahu bahawa syirik itu dosa besar, nifak itu dosa besar, sum'ah itu dosa besar, ujub itu dosa besar, ya, berbagai-bagai lagi dosa-dosa yang besar yang tuan-tuan yang dia tidak tahu. Dan salah satu di antara dosa besar ialah meninggalkan belajar ilmu fardu ain. So dosa-dosa besar yang lain yang saya selalu cerita kepada tuan-tuan, ya, dosa yang besar yang lain, contoh kalau dia minum arak, sekali je ditulis oleh malaikat. Tetapi dosa besar yang satu ni, meninggalkan belajar ilmu fardu ain, ini berterusan selagi dia tidak settle belajar ilmu fardu ain tentang tauhid, tentang fiqh, tentang tasawuf. Ini 3 ilmu yang wajib dia belajar. Wajib dia settle bab fardu ain, ya. Bab tauhid, kita tentang rukun iman, kan kita rukun iman ada berapa? Ada 6. Kena tahu tu. Wajib kita belajar. Bab Islam, tentang rukun Islam. Apa dia rukun Islam? Ada 5 tentang rukun Islam. Wajib belajar. Semua sekali dalam rukun-rukun Islam tu wajib kita belajar, wajib kita tahu. Dan rukun ihsan ialah tentang bagaimana untuk kita mengubat hati kita. Ya, rukun ihsan ni ulama kata dia ada 1, tapi dalam 1 itu dipecahkan kepada 2. Apa itu? 1 musyahadah, 1 muraqabah. Bagaimana untuk dapatkan hati yang musyahadah, bagaimana untuk dapatkan hati yang sentiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tak belajar tak tahu, tuan-tuan. Tak settle ilmu fardu ain mengenai dengannya. Walaupun dia kadang-kadang tu dia solat dah baik dah, bacaannya baik, malulah belajar pada kecil, belajar baca Quran dengan ilmu tajwidnya molek dah. Ya, okey, rukuknya sempurna dah, ya, sembahyangnya baik dah. Imannya lulus dah, dia ada belajar sikit-sikit dulu tentang sifat 20 masa sekolah dulu, ingat jugalah sifat 20 settle dah. Tapi bab tasawuf tak belajar, tuan-tuan.
sembahyangnya itu penuh dengan riak, sembahyangnya itu ujub, sembahyangnya itu ada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia tak belajar satu ilmu tadi, ya, ilmu tasawuf ataupun rukun kepada ilmu tentang ihsan yang disebut. Jadi sebab itu orang yang tak settle ilmu fardu ain jangan rasa sedap diri. Tuan-tuan sentiasa berada di dalam melakukan dosa besar sepanjang masa sehinggalah settle ilmu fardu ain tersebut. Sebab itulah suruhlah diri kita, terutamanya diri kita lah, ya. Sebab kita ni bila kubur di tanah dalam kubur, so engkau, aku. Tapi bagi kita yang ada tanggungjawab, anak-anak kita wajib mereka ni settle ilmu fardu ain, ya. Wajib mereka ni settle. So kalau kita dah suruh anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita, mereka ni berdegil tak nak buat, maka lepaslah taklif syarak atas diri kita. Hai anak aku, semayanglah. Tak semayang, tak ada arah lah, ya. Hai anak aku, pergilah engkau belajar. Ayah hantar engkau belajar pergi sekolah agama. Belajar sekolah agama main-main, tak suka ataupun rasa berat sangat, terpulanglah. Sekurang-kurangnya kita telah lepas taklif kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, bukan saja kita bertanggungjawab atas diri kita, kita bertanggungjawab atas anak-anak kita. Pastikan ahli keluarga kita, anak-anak kita juga ada ilmu-ilmu yang seumpama ini, sehingga mereka ni dapat lepas daripada tentang ilmu fardu ain. Jangan ambil ringan tentang ilmu fardu ain. Sekarang ni kita lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang lain. Kalau anak-anak kita fail matematik, fail bahasa Inggeris, kita rasa susah hati sangat. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang rasa susah hati bila anaknya fail tentang ilmu fardu ain. Itu yang perlu kita muhasabah diri kita. Kerana apa? Inilah ilmu yang akan kita bawa bertemu dengan Allah. Dalam kubur tuan-tuan, dia tak tanya tentang matematik, dia tak tanya tentang ilmu sains, dia tak tanya tentang ilmu bahasa Inggeris kita, whatever ilmu-ilmu keduniaan ni. Dalam kubur tak ada soalan ni. Soalan dalam kubur dah jelas, dah pun bocor lama dah. Apa yang Allah akan tanya? Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Ini masuk je kubur, ni lah soalannya. Nak jawab ma rabbuka ni berdasarkan kepada pengenalan kita atas muka bumi ini. Kita kenal tak Allah yang kita sembah? Kita makrifah tak kepada Allah Tuhan yang kita sembah? Kita ada belajar tak ilmu fardu ain tentang ilmu tauhid? Bagaimana untuk mengenal Allah secara ilmiah? Kan kenal Allah tu kita tahu ada dua cara. Satu ilmiah, satu lagi dengan cara zauqiyah. Settlekan yang tentang ilmu fardu ain yang ilmiah ni, iaitu belajar sifat 20 mengikut kaedah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut sebagai mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini metod, ini mazhab, ini metodologi yang digunakan oleh para ulama, para umat-umat Islam yang terdahulu dan sekarang ini, bagaimana untuk mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita kena belajar ilmu tersebut, baru boleh dikatakan kita belajar, faham, dan boleh kita beramal. Baru mantap kita punya i'tiqad, keimanan kita kepada Allah. Nak tinggi lagi, pergi kepada ilmu mengenal Allah secara zauqiyah. Tapi kena settle dulu secara ilmiah ni. Secara ilmu ni kena settle dulu. Lepas tu pergi kepada zauqiyah. Cerita tentang ma'rifatullah ni lagi tinggi cara dia, kaedah dia melalui pengajian-pengajian dalam ilmu tasawuf. Baik, kita baca lagi. Pada satu hari nafsu mengajak kepada perbuatan maksiat, maka dia pun keluar dari rumah. Seterusnya dia membuka baju dan berguling-guling di padang pasir yang terik sambil berkata, rasakan olehmu panas api neraka adalah lebih dahsyat daripada kepanasan padang pasir ini. Pada malam hari engkau menjadi bangkai dan pada siangnya menjadi pemalas. Ya? Ini ceritalah, ya. Baik, kita pergi kepada kedua, ya. Jadi saya tak nak kupas lah yang ni, ya. Yang ni tuan-tuan boleh baca lah. Ini ibarat daripada apa yang telah dibawa oleh orang yang mensyarahkan akan kitab ini. Yang kedua, mengapa kita rasa kita wajib rasa takut tu wajib ada dalam diri kita? Kerana dua sebab. Pertama, untuk mencegah perbuatan maksiat, ya, yang telah kita kupaskan tadi. Yang kedua, agar tidak dihinggapi sifat ujub. Ujub ni apa dia? Sombong. Dengan ketaatan yang kita kerjakan, kerana sifat ujub boleh membawa kepada kecelakaan yang besar. Ini kalau tuan-tuan kita tak belajar, akan ada ujub.
dalam diri kita. Apa ujub itu? Sifat sombong. Apa takrif pada ujub? Ajaba, merasa dirinya yang baik, merasa dirinya yang bagus, ya. Apa maksud takrif pada ujub yang kita belajar dulu? Ta'ajjaba binafsihi. Ta'ajjaba binafsihi. Dia merasa heran, merasa kagen. Kalau orang Indonesia panggil, dia merasa kagen dengan dirinya. Dia rasa diri dia best. Dia rasa diri dia warak. Dia rasa diri dia salah. Dia rasa diri dia lah orang yang paling sempurna. Dia itu. Artinya dia ujub dengan dirinya. Dia ujub dengan amalnya. Dia rasa dia dah selamat sebab banyak buat amal. Jangan tuan-tuan. Jangan ada rasa selamat. Jangan rasa selamat dengan ilmu kita. Jangan rasa selamat dengan amal kita. Kita hanya rasa selamat dengan rahmat dan kurnianya Allah kepada kita. Kita tak boleh bergantung. Kita rasa selamat, ilmu aku dah banyak, aku dah mengaji puluh-puluh tahun. Tak. Ilmu tidak dapat menyelamatkan kita. Amal kita juga tidak dapat menyelamatkan kita kalau ada perkara-perkara seperti ujub dalam amal kita. Apa guna ilmu yang banyak tapi sombong? Apa guna ilmu yang banyak tak ada tawaduk? Apa guna ilmu yang banyak tapi untuk mendebatkan orang-orang yang jahil? Apa guna ilmu yang banyak tapi dia tidak dapat beramal dengan ilmunya, tuan-tuan? Tak guna ilmu banyak. Ya? Bukan ilmu yang menjadi, tapi kesedaranlah yang menjadi. Ya? Apa guna amal yang banyak kalau dalam amal itu kita bermegah-megah dengannya? Saya ni letih sangat hari ni. Malas-malas ada program Qiyamul Lail. Imam pula baca semangat panjangnya. Dia nak menceritakan tentang dia sedang buat Qiyamul Lail. Ataupun hari ni letih sikit lah hari ni. Pasal apa? Saya ni amal puasa Isnin Khamis. 20 tahun dah saya puasa Isnin Khamis ni. Tapi toh macam mana hari ni rasa letih sangat. Itu namanya sum'ah. Memperdengarkan kebaikannya kepada Allah. Habis segala amalnya yang dia buat selama ini. Ya? Ingat perangkap-perangkap yang syaitan aturkan kepada kita untuk memadamkan kita punya kebaikan. Ya? Satu lagi yang kita baca dalam kitab kita dulu, sejak kitab Hidayatus Salikin sampai kitab ni ada. Ya? Apa dia? Innal hasada. Apa dia? Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulu an-nar. Innal hasada ya'kulu. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Hadis yang kita baca dulu, ya. Saya pun lupa dah. Innal hasada, sesungguhnya hasad yang ada dalam diri seseorang itu, ya'kulul hasanat, dia memakan segala kebaikan, kama ta'kulun nar al-hataba, sebagaimana api memakan kayu-kayu yang kering. Tuan-tuan, begitu juga dengan itu hasad. Hasad ni dia makan segala kebaikan yang kita buat, tuan-tuan. Begitu juga dengan sum'ah. 20 dalam contoh yang saya sebut tadi, 20 tahun dah saya ni puasa Isnin Khamis. Dia nak menceritakan, dia nak menunjukkan bahawa amal yang dia buat tu 20 tahun. Habis begitu sahaja, tuan-tuan. Kenapa? Dia nak membanggakan. Ini kalau tak belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan, kita bimbangi, kita akan terjatuh dalam jerangkap-jerangkap iblis yang seumpama ini akan menghancurkan seluruh amal ibadah yang kita buat. Satu lagi yang disebut dalam ni, yang kedua, agar tidak dihinggapi oleh sifat ujub. Ujub ni sombong dengan ketaatan yang dapat dikerjakan, kerana sifat ujub boleh membawa kepada kecelakaan yang besar. Untuk menghentam nafsu, kita perlu mencela, menghina, mengaibkannya dengan menerangkan segala kekurangan serta keburukan diri, dosa dan pelbagai bahaya yang dimiliki. Ya. Jadi untuk kita menghapuskan sifat ujub, pertama kita kena belajarlah, wajib belajar. Kita kena kenal apa itu yang dikatakan sifat ujub. Dan yang kedua, kita kena tahu cara mu'alajah, cara pengubatan, ya. Cara bagaimana untuk kita mengubat sifat ujub yang ada dalam diri kita, untuk kita mengeluarkan diri kita ni agar tidak terjatuh dalam sifat ujub ni, tuan-tuan, ya. Baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anni wa Isa akhidna bima iktasabat hatani la'udhibna 'adzaban lam yu'adzibhu ahadun minal 'alamin." Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa maksudnya di sini? Saya baca sekali lagi hadisnya. "Lau anni wa Isa ukhidna bima iktasabat hatani la'udhibna 'adzaban lam yu'adzibhu ahadun minal 'alamin." Seandainya aku dan Nabi Isa alaihi salam, ya, dihukum oleh Allah lantaran perbuatan yang kami lakukan, pasti kami diseksa dengan seksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada orang lain dan seluruh alam ini. Ya. Artinya Rasulullah beritahu, kalaulah sekiranya aku dan juga Nabi Isa ini dihukum Allah lantaran perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kami lakukan, pastilah kami diseksa dengan seksaan yang tidak pernah ditimpa kepada orang lain dan seluruh alam. Benarlah tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memaksumkan rusul-rusul dan nabi-nabinya. Terpelihara mereka ini daripada melakukan maksiat dan juga dosa. Ini khasais. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada rusul-rusul dan nabi-nabi. Mereka ini maksumun. Apa maksud maksum? Terpelihara mereka daripada melakukan sebarang dosa dan juga maksiat. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW beritahu dalam hadis ni, sekiranya aku dan juga Nabi Isa, kalau kami buat satu dosa, nescaya kami akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada makhluk yang lain yang di atas alam ini. Artinya benar tuan-tuan. Sebab itulah orang-orang yang alim, orang-orang yang orang khabar, yang kedudukan mereka ini tinggi di sisi Allah, para ulama, para awliya, ya. Kalau mereka melakukan dosa, dosa itu besar di sisi Allah. Ya, kerana apa? Kerana mereka ini orang-orang yang taat, yang patuh kepada Allah, ya. Sebab itulah tuan-tuan. Dan begitu juga bila mereka melakukan amal. Amal itu jauh berganda-ganda dibandingkan dengan amal orang-orang yang biasa-biasa, orang-orang yang awam, orang yang bukan orang alim, orang yang bukan orang yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi kekasihnya. Sudah tentulah wali-wali Allah itu amalnya sangat berkualiti, sangat besar pahalanya di sisi Allah. Pasal apa? Kerana mereka ini sangat makrifah, sangat kenal akan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam amal mereka itu sangat ikhlas, sangat tulus kepada Allah. Mereka menjaga amal mereka ini daripada dikotori oleh sifat-sifat yang terkeji seperti ujub, sum'ah, riya, takabbur, hasad dan lain-lain yang telah kita pelajari akan sifat-sifat yang tersebut itu. Baik, apa kita katakan, tengok lagi sini. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, salah seorang di antara kita pasti merasa tidak aman dari perbuatan dosa, kerana dosa itu menutup pintu keampunan, maka amalnya sia-sia belaka. So ini kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Salah seorang di antara kita, dia kata, pasti tidak akan merasa tidak aman dari perbuatan dosa. Memanglah kita memang tidak aman daripada perbuatan dosa, sentiasa berdosa, kerana dosa itu menutup pintu keampunan, maka amalannya jadi sia-sia. Sebab itu menyebabkan hati seseorang itu sentiasa rasa tidak aman. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni terhijab daripada melakukan ketaatan kepada Allah ni kerana apa? Kerana kita tidak bertaubat di atas dosa-dosa. Kita rasa take for granted. Kita rasa kita tidak berdosa. Macam saya sebut tadi lah, ya. Kita merasakan bahawa tidak settle ilmu fardu ain tu macam tak berdosa. Tak belajar ilmu fardu ain tu tak berdosa. Sedangkan Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam tu dia beritahu bahawa artinya orang-orang yang melakukan maksiat, dia artinya menyebabkan orang ni, dia akan menyebabkan terhijab pintu hatinya, ya, terhijab hatinya daripada sampai kepada Allah. Pertama maksiat, hijab maksiat, ya. Hijab maksiat tadi saya dah terang dah. Di antara hijab maksiat tadi apa dia? Belajar ilmu fardu ain. Jadi dia kadang-kadang dia rasa tak belajar ilmu fardu ain tu tak apa. Dia rasa tak berdosa. Jadi tak bertaubat. Itu satu dosa kita tentang kita meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Kita tak rasa berdosa meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Jadi tak bertaubat lah. Tuan-tuan, kebiasaannya kita bertaubat, kita ingat dosa-dosa kita yang zahir. Betul tak tuan-tuan? Kita ingat dulu mungkin kita pernah mencuri, pernah tinggal semayang, pernah mengumpat, mengata, tapi jarang kita bertaubat daripada dosa-dosa kita, dosa batin kita. Seperti apa?
tak ikhlas kepada Allah, ujub kepada Allah, sum'ah kepada Allah. Ini dosa yang jarang kita kalau kita bertaubat kan, kita bertaubat secara umum je. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku zahir dan batin, ya. Tak pernah kita nak sebut, ya Allah, dulu aku pernah ujub, pernah sum'ah, pernah riak. Ampunkanlah segala dosa-dosaku dalam bentuk ujub, sum'ah, riak, hasad, dengki, khianat, fitnah. Kita tak pernah nak bertaubat pada dosa-dosa ni, tuan-tuan. Kita ingat dosa kita tinggal semayang, kita ingat dosa kita tinggal puasa, kita ingat dosa kita adalah mencuri, berzina, minum arak. Itu benda-benda gitu je. Sedangkan dosa-dosa yang lain itu masih lagi tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengesyorkan kepada diri saya lah untuk kita sentiasa beramal dengan doa yang dulu saya beri kepada tuan-tuan. Saya ulang balik semula. Apa doa tersebut? Allahumma astur auratina indaka bisitrikal jamil. Tuan-tuan jangan lupa, ya, bila kita berdoa, kita doakan dengan doa ni. Allahumma astur auratina, wahai Tuhan kami, kau tutupilah segala aurat-aurat, kaiban-kaiban, maksudnya segala dosa-dosa kami, segala maksiat kami, segala aurat tu kiasan kepada marwah kita. Aurat tu maksudnya kemuliaan yang ada pada kita. Kita akan malu bila terdedah aurat. Macam contoh tuan-tuan berjalan telanjang lah. Tu apa dia? Itu terdedah aurat namanya. Malu tak? Malu. Artinya aurat itu menunjukkan kepada dosa kita, menunjukkan kepada diri kita lah. Jadi sebab tu kita minta Allah Ta'ala tutup segala dosa, keaiban, cacat cela dan juga maksiat yang kita lakukan selama mana yang ada atas muka bumi ini, ya. Kadang-kadang dosa tersebut kita tak tahu pun itu berdosa, ya. Tak tahu pun itu berdosa. Allahumma astur auratina, wahai Tuhan, kau tutupilah segala keaiban dan dosa-dosa kami bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang sangat indah. Kerana Allah Ta'ala ini dia memiliki sifat yang maha pengasih, maha penyayang dan maha pengampun. Dia sangat pengampun, ya, dia sangat pengampun. Dia sangat suka untuk mengampuni akan hamba-hambanya. Jadi kita ni sebagai hamba, mintalah tuan-tuan, kita minta dengan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang serta maha pengampun, ya. Sebab tu di antara kaedah untuk kita minta tadi dalam doa kita. Doa ni adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata? Allahumma astur auratina indaka bisitrikal jamil. Allahumma astur aurati, kalau seorang-seorang. Allahumma astur aurati indaka bisitrikal jamil. Wahai Tuhanku, tutupilah segala keaiban dan dosa-dosaku dengan tutupanmu yang sangat indah. Ya, sifat Allah ni semua sifat indah-indah. Jadi kita mohon dengan berkat sifatnya yang maha indah, sifat pengampunnya yang maha indah, agar menutupi akan segala dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebab tu jangan lupa untuk sentiasa bertaubat, sentiasa munajat, sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kita sambung balik bicara kita dalam kitab ini. Jadi perbuatan dosa yang tidak segera diganti dengan taubat boleh mengakibatkan tertutupnya pintu keampunan. Ya. Perbuatan dosa yang tidak segera diganti dengan taubat. Sebab tu kena bersegera. Taubat ini kena lakukan dengan segera. Kalau kita tidak bersegera bertaubat, boleh mengakibatkan tertutupnya pintu keampunan. Artinya, nampak pintu keampunan tertutup tu jelas pada kelihatan diri kita. Kita sudah tak rasa seronok lagi beribadah. Malas untuk beribadah kepada Allah. Itu di antara pintu-pintu taubat tertutup, tuan-tuan. Tak ada manis lagi dalam beribadah. Kalau kita buat pun, yang kedua tadi, ya, tasannu'. Ya, tasannu'. Kita buat-buat. Artinya orang semayang, kita semayang. Tapi semayang kita tu tanpa ilmu, tanpa kesedaran, tanpa petunjuk. Buat kerana apa? Kerana adat. Kerana malu kepada orang. Takut orang cakap kita tak semayang, kita pun semayang. Kita buat kerana tasannu' nama dia. Ini 3 ciri yang disebut oleh Ibn Athaillah tadi. Satu, kerana maksiat. Yang kedua, tasannu'. Dia buat-buat amal ibadah dia, ya. Dia buat-buat amal ibadah dia. Sedangkan dalam amal ibadahnya itu tidak didasarkan dengan ilmu. Tak belajar pun ilmu fadha'in. Penuh dengan maksiat-maksiat hati. Nak tunjuk ke orang bahawa dia tu beribadah. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, ini di antara ciri-ciri kalau kita ada melakukan dosa tetapi kita tidak bertaubat di atas dosa tersebut. Dosa inilah yang menghijab kita.
Disebabkan oleh malasnya kita bertaubat inilah yang mengakibatkan kepada kita, walaupun kadang-kadang nampak macam beribadah, tapi ibadahnya itu penuh dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai. Apa dia? Sifat mazmumah tadilah. Ya? Baik. Imam Abdullah bin Mubarak pernah mencela dirinya sendiri dengan kata-kata, "Hai diriku, ucapanmu seperti orang yang zuhud, tetapi perbuatanmu adalah perbuatan orang yang munafik." Ini macam saya je lah tuan-tuan ya. Macam ustaz-ustaz yang selalu bercerita tentang perkara-perkara tentang agama, tentang ayat-ayat Allah ni ya. Ibnu Mubarak ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kalau dia pun rasa dirinya macam tu, apatah lagi ustaz-ustaz cabuk macam saya ni. Ya. Memang terkena kepada diri kami ni kata-kata Imam Abdullah bin Mubarak ini. Ya. Ya. Dia pernah mencela dirinya sendiri dengan kata-katanya. Apa kata-kata Imam Abdullah bin Mubarak ni? Ya. Dia kata, "Hai diriku, ucapanmu seperti orang yang zuhud, tetapi perbuatanmu adalah perbuatan orang munafik." Ini yang kita takut tuan-tuan ya. Ucapan kita macam ucapan orang yang zuhud, tapi perbuatan kita adalah perbuatan orang yang munafik. Apakah engkau juga mengharapkan syurga? Perkara itu terlalu jauh untukmu. Syurga adalah tempat orang lain dan bukan seperti engkau. Para ahli syurga mempunyai amalan yang banyak, tidak seperti amalmu, wahai diriku. Ini dia mencela diri dia. Wahai syurgaku, wahai diriku, engkau rasa engkau boleh dapat masuk syurga dengan amalmu sekarang ni? Jangan haraplah wahai diri. Cerminlah diri engkau tu ya. Engkau tu beribadah kepada Allah, khusyuknya tidak, ibadahnya tidak sempurna, kadang-kadang diselangi dengan ujub, riak, sum'ah, takabur dan macam-macam benda. Sifat mazmumah masih lagi ada. Kau berharapkan syurga Allah. Cerminlah dirimu tu, pandanglah dirimu, koreksilah, muhasabahlah dirimu tu. Ni kata-kata Imam Abdullah bin Mubarak, dia kata. Padahal ahli syurga mempunyai amalan yang banyak, dia kata. Ahli syurga tu mereka yang memiliki amalan yang banyak, tidak seperti amalmu, wahai diriku. Ini dia bercakap-cakap dengan diri dia. Tuan-tuan, kita kena ada sifat macam ni. Sifat khauf. Sifat khauf. Khauf, kita takut kepada Allah bila kita memandang kepada amal kita yang tak sempurna. Kita memandang kepada Allah hati kita yang tidak tulus dan ikhlas dalam kita beribadah. Kita memandang kepada Allah akan, oh ya Allah, kurangnya aku ini dari segi taat kepadamu. Aku ni masih lagi tidak mengenalimu sebagaimana kenalnya para sahabat Ridwanullah alaihim, kenalnya mereka salafus salih, kenalnya para ulama, kenalnya orang-orang yang berilmu kepadamu. Aku masih jauh ya Allah untuk mengenalimu sebagaimana mereka mengenalimu. Ya. Begitu juga amalku ya Allah sangat sedikit. Sudahlah sedikit. Amalku ini penuh dengan kecacatan, penuh dengan kurak kudis dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Amal kita ni tuan-tuan, kalau Allah telah bentangkan, kita sendiri malu untuk lihat amal kita. Kerana apa? Penuh dengan keaiban, dengan tak ikhlasnya, dengan dalam kita beramal tidak ingat kepada Allah, tidak ada khusyuk, tidak ada tawaduk, dengan kita beramal pula dengan riak, dengan ujub dan sum'ah. Bila Allah telah bentangkan kau ini, amal yang engkau bangga-banggakan, kau tengok amalmu ini, engkau sendiri jijik untuk menerimanya, apatah lagi aku. Ini persembahan kau kepada aku. Contoh, ini kata-kata kita kepada Allah dalam munajat kita. Ya, artinya sebab itu dalam munajat kita, untuk menzahirkan rasa takut kita, kita berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, tutupi segala keaiban-keaibanku, amal-amalku yang penuh dengan cacat dan cela, ya Allah. Artinya kita kena sentiasa merendahkan diri kita, menceritakan tentang keaiban kita, menceritakan tentang ketidaksempurnaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan, ini rojak, dengan harapan agar Allah menyempurnakan amal kita, agar Allah menutupi segala keaiban dan cacat cela yang terdapat pada amal kita, agar Allah lah tempat amal itu kembali dan dia menerima amal kita tersebut. Itu rojak kita. Tadi kita takut, ya, kita takut kita sebut, ya Allah, aku ni sangat kurang, ya Allah, makrifah aku kurang, aku kenalmu pun setakat ala kadar saja, ya Allah, setakat belajar sikit-sikit je. Itu pun alhamdulillah, ya Allah, ada kelas tafakur fiddin ni, dapat juga aku kenal sikit-sikit, ya Allah.
Kemudian ya Allah, amal aku compang-camping, amal aku penuh dengan kaiban, amal aku penuh dengan penyakit-penyakit ya Allah. Ampuni amal aku, tutupi amal aku ya Allah. Sempurnakanlah amalku ini ya Allah. Ini munajat kita kepada Allah dengan penuh rasa takut. Sebab itulah tuan-tuan, bila tuan-tuan habis je solat tu istighfar, kita istighfar, astaghfirullah. Sebut istighfar penghayatan kita, ya Allah ya Tuhanku, ampuni segala dosa-dosaku, kau tutupi segala keaiban dalam ibadah solatku sebentar tadi ya Allah. Tutupi segala keaiban dalam ibadah solatku tadi ya Allah. Sempurnakanlah ibadat solatku tadi ya Allah. Kurniakanlah kesempurnaan ya Allah. Hanya Engkau saja yang boleh menyempurna. Hanya Engkau saja yang boleh menutupi segala keaiban dan kelemahan aku ketika aku beribadah kepadamu ya Allah. Itu dalam hati kita bila kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau menerima amal ibadah ini ya Allah. Ya. Jangan Kau serah urusanku kepada diriku, melainkan aku mengembalikannya segala-galanya kepadamu. Semuanya ini adalah kurniaan dan nikmat kepadaku. Aku bersyukur di atas nikmat ini ya Allah. Terimalah ya Allah. Kita merasakan sedang kita menerima kurnia dan nikmat daripada Allah, bukan daripada diri kita langsung. Kalau Allah tak kurnia kepada kita, maka kita tak mampu untuk solat tuan-tuan. Kalau Allah tak kurnia kepada kita, tak mampu kita untuk beristighfar, untuk kita menghayati. Artinya bila mana sesuatu itu cepat kita sedari akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kita kembalikan kepadanya. Kerana nikmat kita tadi dapat beribadah, dapat rasa khusyuk, dapat rasa tawaduk, dapat rasa khauf, itu juga datangnya daripada Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Terima kasihlah ya Allah kerana Engkau mengurniakan aku rasa, dapat aku beribadah tadi, dapat aku rasa khusyuk, tawaduk, dapat aku merendahkan diriku. Perasaan-perasaan itu juga adalah nikmat dan kurnia Allah yang perlu kita syukuri dan perlu kita kembalikan kepadanya ya. Itu adalah miliknya. Kalau dia tak kurnia, itulah itulah itunya. Baik tuan-tuan, kita baca lagi. Ucapan para imam itu sepatutnya sentiasa diulang-ulang untuk memberi peringatan kepada hawa nafsu dan agar tidak timbul sifat ujub serta tidak terjumus dalam perbuatan maksiat. Jadi, artinya di antara salah satu sebab mengapa kita kena sentiasa ada khauf, rasa takut dalam hati kita ni, iaitu khauf daripada melakukan maksiat kepada Allah dan khauf yang mudahnya maksiat zahir dan maksiat batin. Itulah cara paling mudah untuk kita faham. Jangan kita terdetik untuk melakukan maksiat yang zahir, minta Allah Ta'ala jauhkan, dan juga terdetik untuk melakukan maksiat yang batin, minta Allah selamatkan kita. Ya, minta Allah pelihara kita. Ya. Baik. Rajak pula perlu kepada dua sebab berikut. Pukul berapa lagi tadi ya? 10.28. Okey. Jadi saya ingat yang bab rajak ini kita akan bawa pada pengajian kita pada minggu depan. Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak bertanya, saya nak tengok saya punya diri dulu ya. Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak bertanya, kalau macam Tuan Haji Asri, Tuan Haji Asri sekarang dia sedang giat kempen Madinah Mawaddah dengan dia menaikkan signboard Madinah Mawaddah ya, untuk menggalakkan masyarakat Islam, umat Islam khususnya di negeri Pahang dan umumnya di luar negeri Pahang yang nak sama-sama menyumbang. So boleh kita tengok website Madinah Mawaddah Waqaf City, dan juga kalau sesiapa yang berada di sekitar Bandar Kuantan ni boleh kita lihat, insya-Allah tak lama lagi kita akan naikkan signboard berkenaan dengan pembinaan bandar Madinah Mawaddah Waqaf City kita. So ada sesiapa yang ingin bertanya, berminat boleh tekan link. dan kepada tuan-tuan dan perempuan yang ni, bolehlah like dan share apa yang telah kita kongsikan bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya juga dapat manfaat kepada orang yang terdekat dengan kita ya, kepada ibu-ibu, share kepada anak-anak. Kita tak ada masa nak cerita pasal anak-anak kita tentang ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Paling kurang apa? Paling kurang kita dapat share, cukuplah orang khabar ya. Ustaz, kita dah ikut sini tak ada tulisan. Sini tak ada tulisan. Sekejap ya.
saya punya technician ni. Sini tak ada tulisan. Pusat. Okey. Saya baca sekali lagi. Daripada Nuraini Puan Nuraini. Kalau kita dah ikut kelas fardu ain tapi kefahaman dan amalan kita tak meningkat banyak, bagaimana, adakah kita berdosa juga? Oh, terima kasih Puan Nuraini atas pertanyaan tersebut ya. So kalau kita dah ikut kelas fardu ain namun ibadah kita masih juga tak meningkat ataupun kefahaman kita masih tak meningkat, sekurang-kurangnya kita sudah lepas taklif belajar. Kerana yang memberi faham tu Allah, ya, yang mengurniakan kefahaman itu Allah. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni cepat nak serah pada Allah. Tengok kita belajar macam mana kan? Kita kena bersungguh-sungguh belajar. Habis kelas tu tengok balik, baca balik, ulang balik. Ini kan pergi kelas, catatan pun tak buat. Tuan-tuan, kena catat benda yang kita belajar. Kena ada kitab nak belajar, kena ada kitab, boleh menjadi rujukan lepas ni. Kemudian dicatat apa yang guru sebut. Lepas tu kita boleh ulang kaji. Sebab tu dalam kaedah kita dalam Tafaqquh Fiddin ni, kita ada ujian. Ya, ujian, dan kita ada peperiksaan akhir untuk naik tahap. Itu di antara, sebenarnya bukanlah kita nak buat ujian sangat, bukanlah kita nak turun, bukan nak menyusahkan orang dah. Kita nak memantapkan peserta-peserta kita supaya mereka ini membuat ulang kaji kitab-kitab. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi belajar dekat masjid atau tempat lain. Tak ada ujian-ujian ni ya. Buka ke lepas tu tutup. Lepas tu dah sambung balik minggu depan. Kadang-kadang muka surat pun tak bertanda. Kadang-kadang yang paling teruk sekali, pergi belajar kitab pun tak bawa. Ini yang kebanyakan daripada kita. Pergi belajar kitab pun tak bawa. Tok guru je bawa kitab. Anak murid tak ada kitab. Dah macam mana nak dapat? Okay? Jadi kalau macam soalan puan tadi sangat bagus ya. Paling kurang kalau kita sudah pun menyertai kelas-kelas fardu ain, taklif belajar tu sudah lepas lah bagi kita. Ya Allah, aku dah belajar dulu 5 tahun aku belajar kelas Tafaqquh Fiddin, ya Allah. Ada yang ingat, ada yang tak ingat, tapi banyak tak ingat daripada ingat. Sekurang-kurangnya kita ada boleh hujah daripada Allah, bercakap di hadapan Allah bahawa sekurang-kurangnya kita telah melakukan kerja kita, tugas kita ya. Yang mengurniakan kefahaman itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya. Apa lagi sini? Sharing. Okey. So kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan apa yang dapat kita sharekan pada pagi ini. Ulang sekali lagi. Kali ini saya bersiaran langsung daripada rumah bonda saya di Jalan Tut Ferry ya. Siapa pernah pergi Jalan Tut Ferry di sini? Siapa yang tak pernah pergi? Peserta-peserta ke Tafaqquh Fiddin ya. Jalan Tut Ferry ni dia sebuah kampung yang unik. Dulu ada ferry dekat sini. Dulu ada ferry ya. Dulu waktu nampak yang Jalan Tut Ferry, sekarang ni tak ada lah. Buat dia diganti dengan jambatan ya. Sebuah kampung yang indah di tepi Sungai Pahang ya. Sangat cantik kampungnya. Bolehlah kalau ada masa orang Kuantan dan sahabat-sahabat kita daripada negeri-negeri yang lain yang mengikuti, boleh datanglah berziarah ke Jalan Tut Ferry. Dan Jalan Tut Ferry ni ada 2 kedai. 2 kedai ni unik dia punya hidangan dia, martabak ferry. Kalau tuan-tuan datang sini cari kedai martabak ferry. So martabak ferry ni memang marvelous lah dia punya martabak dia. Hanya dapat di sini. Hanya boleh dapat di sini, di Jalan Tut Ferry saja ya. Martabak ferry ni memang famous lah, memang terkenal ya. Jadi boleh datang sini, ada dua buah kedai sini. Beli martabak, makan martabak ferry ni memang best ya. So saya rasa cukup setakat itu apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. So mohon maaf sekiranya dalam penyampaian saya tadi ada perkara-perkara yang tidak tersusun, yang mengguris hati dan perasaan para pendengar sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin
واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك الشكور اللهم اجعلنا من عبادك الشكور اللهم اجعلنا من عبادك الشكور اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك توبة والإنابة واستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا أكمل الشرح اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأخيار اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين ويا هادي المدلين ويا فارج المكروبين ويا ناصر المسلمين ويا غافر المذنبين اجعلنا يا الله من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين آمين 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 يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد سيد الثقلين اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم اجعلنا من المحبوبين اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن شاء الله jumpa lagi. Terima kasih kepada tuan-tuan yang Kita satu soalan daripada Halim Musa Saidi. Macam mana nak dapat notification untuk kelas Fiqh Tafsir Quran yang lain? Bagikan maklumat. Bagi maklumat kat mana dia boleh dapat? So untuk yang apa ni, pada Encik Halim Musa ni, untuk dapat notification ni, artinya memang kita setiap Sabtu dan Ahad kita bersiaran melalui FB Tafakufiddin ya. FB Tafakufiddin. Oh, sekarang ni kita linkkan juga dengan FB Yayasan Pahang. Boleh ikuti. Boleh ikuti daripada FB live direct daripada Tafakufiddin punya FB, dan juga kalau kita pergi ke FB Yayasan Pahang, so kita akan linkkan juga kepada FB Yayasan Pahang. So Encik Halim boleh ikut. Sebenarnya untuk kelas-kelas Tafakufiddin, banyak negeri-negeri yang lain yang ada kelas Tafakufiddin ni pun mereka buat link. Tapi link mereka mengikut masjid masing-masing ya. Macam wilayah dia linkkan dengan masjid, wilayah punya masjid. Putrajaya pun dia buat, tapi melalui Masjid Putrajaya. Dan begitu juga macam di Temeloh, macam di apa ni, tempat-tempat daerah-daerah yang lain, mereka ada juga kelas Tafakufiddin ni, tapi mereka menggunakan link masjid mereka ya. Tapi untuk yang kita panggil official page kepada Tafakufiddin ni, kita menggunakan Tafakufiddin. Jadi Tuan Halim bolehlah subscribe ataupun join kita ni, dan setiap kali kita bersiaran secara langsung kita akan keluarkan notification kita. So terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.